Baik, saudara, kembali lagi dalam berita wilayah. Kita ke Sarawak pula. Tindakan tegas termasuk penamatan kontrak akan dikenakan terhadap kontraktor projek kerajaan. Antara fokus dari Bumi Kenyalang. Perinciannya bersama rakan penyampai Wanisa Mering. Silakan, V. Ya, dia kontraktor yang dianugerahkan mana-mana projek kerajaan seharusnya memulakan kerja pembinaan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh dianugerahkan. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas memberitahu sekiranya gagal berbuat demikian, tindakan tegas termasuk penamatan anugerah kontrak boleh dipertimbangkan terhadap mereka. Dato' Ahmad Douglas menjelaskan itu antara langkah yang diambil ketika ini memandangkan kerajaan negeri serius terhadap sebarang projek yang tertangguh dan sakit. Beliau menambah syarat yang lebih ketat akan dilakukan dalam pemberian kontrak. Jelasnya kerajaan bimbang keadaan tersebut yang akan menjejaskan kualiti projek akhirnya menjadi projek tersebut tertangguh dan sakit. Tambahnya ini akan memberi kesan kepada rakyat dan reputasi serta integriti kerajaan. Dato' Ahmad Douglas berkata demikian pada mesyuarat Jawatan Kuasa Pembangunan Bahagian Betong di Betong. Sementara itu, beliau juga berkata terdapat keperluan untuk membelanjakan bajet pembangunan tahunan yang diberikan dalam tempoh yang ditetapkan. Katanya di Bahagian Betong, Agensi Pembangunan Bahagian Betong BDDA yang telah diperuntukkan sejumlah RM1.5 bilion yang merupakan pembiayaan tambahan. Beliau dalam pada itu menyeru jabatan dan agensi kerajaan selain wakil rakyat bagi membantu dalam pemantauan pelaksanaan projek kerajaan. Sementara itu, Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS sudah dikenali sebagai kerajaan yang stabil dan kuat. Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugambas berkata, pelantikan 5 menteri penuh dan 6 timbalan menteri dalam kalangan wakil rakyat GPS akan menjadi penghubung antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak. Dato' Ahmad Douglas memberitahu pilihan raya umum ke-15 telah berakhir dengan lancar dan baik. Namun, apa yang penting adalah terus memperkasakan GPS yang bermula di peringkat akar umbi. Beliau berkata demikian pada Majlis Penghargaan Jentera PRU 15, Majlis Sambutan Hari Krismas dan Tahun Baharu 2023, peringkat Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Saban di Dewan Masyarakat Sepauh. Sehubungan itu, katanya, Kerajaan Persekutuan berkonsepkan kerajaan perpaduan telah pun ditubuhkan bagi menamatkan krisis parlimen sekaligus menamatkan pergolakan politik dan parti-parti politik saling bekerjasama demi kerajaan yang lebih stabil. Terdahulu, Dato' Ahmad Douglas berkata, di Bukit Saban akan mempunyai dana terbaru berjumlah RM200 juta bagi menjalankan program pembangunan di kawasan itu. Dato' Ahmad Douglas turut berkesempatan melakukan walkabout di sekitar kawasan Bukit Saban untuk meninjau program dan projek kerajaan di peringkat komuniti selain menyantuni penduduk setempat. Kerajaan yang stabil adalah sangat penting dalam keadaan ekonomi yang dijangka tidak begitu memberansangkan pada tahun ini. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, kerajaan yang ditubuhkan perlu kukuh bagi memastikan negara mampu mengatasi cabaran yang akan datang. Datuk Seri Alexander yang juga ahli Parlimen Kapit juga memberi komitmen untuk memastikan perancangan negara terutama pembangunan kawasan Parlimen Kapit akan terus berkembang demi meningkatkan taraf hidup penduduk di kawasan itu. Dalam pada itu, beliau berterima kasih kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang juga pengerusi gabungan Parti Sarawak GPS kerana memberi kepercayaan kepada beliau untuk menggalas tanggungjawab baru dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan. Beliau berkata demikian pada program Santai Mesra di Kapit. Pada majlis yang sama, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang dan Adat Bumi Putra yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Goram, Jefferson Jamil Unyat berkata, anak kelahiran Kapit itu sememangnya layak untuk dilantik sebagai Menteri Penuh berdasarkan pengalaman yang dimilikinya. Pada program Santai Mesra itu, kira-kira 100 orang tetamu yang terdiri daripada Ketua Kaum dan Ketua Masyarakat setempat dan Ketua-Ketua Jabatan Kerajaan Persekutuan dan Negeri hadir pada program tersebut.
Pihak berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah Risda Sarawak diseru agar mencari anak desa tempatan yang mempunyai minat, keterampilan dan bertekad untuk berjaya, khasnya dalam bidang keusahawanan. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata, golongan tersebut boleh diberikan bantuan permulaan dalam bentuk dana dan bimbingan untuk membantu mereka mencapai kejayaan pada masa depan. Datuk Rubiah menjelaskan kejayaan mereka akan dapat membantu masyarakat sekitar dengan peluang pekerjaan serta peningkatan ekonomi setempat. Datuk Rubiah yang juga ahli Parlimen Kota Sermarahan berkata, usahawan-usahawan Wisda telah berjaya mendapatkan dana awal untuk membentuk perniagaan selain bimbingan berterusan daripada Wisda dan berpeluang memenangi Biz Challenge dan mendapat anugerah dana tambahan sebanyak RM70,000. Tambahnya, ia merupakan satu kejayaan bersama Risda dan kementeriannya dalam usaha melahirkan usahawan berjaya dalam kalangan anak desa Sarawak. Datuk Rubiah berkata demikian ketika mengadakan lawatan kerja ke pejabat Risda Sarawak baru-baru ini. Lawatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan perkembangan terkini berkaitan projek dan program yang dilaksanakan oleh Risda, khususnya melibatkan pekebun kecil getah dan masyarakat setempat. Terdahulu, Datuk Rubiah diberi taklimat oleh Pengarah Risda Negeri Sarawak, Syaharuddin Sabri. Beliau turut berkesempatan meninjau program aktiviti ekonomi tambahan AET di beberapa lokasi termasuk premis pembuatan produk-produk berkaitan nanas iaitu kuih tat dan jus nanas di Dimata Enterprise, Kampung Sungai Mata dan pembuatan cendol di Anju Enterprise sebelum menuju ke Sri Mewangi Spa di Desa Ilmu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng menerima kunjungan hormat daripada Rumpun Silat Sarawak RSS di Wisma Bapa Petra Jaya Kuching hari ini yang diketuai oleh Presidennya Muhammad Hanif Ali. Dalam sidang media, Timbalan Presiden RSS Datuk Muhammad Yusnar Matali memberitahu kunjungan hormat tersebut adalah bertujuan bagi memaklumkan perkembangan penganjuran kejohanan silat antarabangsa Piala Premier Sarawak SPISC yang akan berlangsung di Stadium Tertutup Kuching pada 27 Februari hingga 5 Mac depan. Jelasnya setakat ini sebanyak 11 buah negara akan menyertai kejohanan yang julung kali dianjurkan, antaranya Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, Filipina, Uzbekistan dan Singapura. Kejohanan itu menawarkan hadiah wang sejumlah $20,000 Amerika atau RM87,000. Tambahnya, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari dijangka akan menyempurnakan majlis pembukaan dan majlis penutupan kejohanan anjuran bersama RSS dan Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak. Terdahulu, Premier Sarawak turut menerima kunjungan hormat daripada Presiden Dewan Perdagangan dan Perindustrian Cina Sarawak, Datuk Tan Jit Ki bersama rombongan. Penduduk di Sarike kini boleh mendapatkan suntikan vaksin dos penggalak COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin Hospital Sarike mulai hari ini. Hospital Sarike menerusi satu kenyataan memberitahu program tersebut adalah terbuka kepada individu dewasa berumur 18 tahun dan ke atas. Kenyataan tersebut juga memaklumkan pemberian vaksin tersebut disarankan kepada warga emas berumur 60 tahun ke atas, individu berumur 18 tahun ke atas dengan komorbiditi. Ia juga bagi individu dewasa berisiko tinggi mendapat gejala teruk dan petugas barisan hadapan. Orang ramai boleh mendapatkan suntikan vaksin secara datang terus atau walk-in sepanjang tempoh operasi pada Isnin hingga Jumaat seawal pukul 9 pagi hingga 4 petang. Ia akan ditutup pada hari kelepasan am dan cuti am negeri. Dengan itu sekian berita dari Sarawak. Salam perpaduan dan kita kembali bersama dia di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih V langsung dari Sarawak.